Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa man da'a bida'watihi wa man istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Allahumma asrif 'anna al-bala' wal-waba' wal-fawahsha ma zahara minha wa ma batan. Amma ba'd. Saudara muslimin, muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, lagi saya kasihi sekalian. Kemungkinan malam ini pembicaraan kita tak akhir tentang kewafatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semalam kita membicarakan tentang bagaimana kesedihan yang dirasai oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah tentu kesedihan ini tidak mampu dibezakan antara perasaan kita dengan para sahabat. Kerana keimanan kita berbeza dengan keimanan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di waktu yang sama kita tidak hidup sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi para sahabat hidup, mereka melihat di hadapan mata mereka segala pergerakan, percakapan dan akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka dididik oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, "Lamma kana al-yawm alladhi qadima fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, adaa'a minha kullu shay'. Falamma kana al-yawm alladhi mata fihi azlama minha kullu shay'. وما نفضنا أيدينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا." Tak kala berlakunya hari ketibaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, seluruh perkara itu seolah-olah berseri dan bersinar-sinar daripada Madinah Al-Munawwarah. Tapi tak kala hari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua perkara yang ada di Madinah menjadi gelap, menjadi kelam. Dan apa yang kami taburkan daripada tangan-tangan kami, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni kami meletakkan tanah-tanah atas jasad Nabi ketika mengemumikannya, hatta angkarna qulubana, sehinggalah hati-hati kami mula tidak merasai lagi sesuatu kasih sayang yang begitu lama, iaitu hatta angkarna, sehingga kami mula menolak, mengenepikan apa yang ada di dalam hati kami, sehingga begitu lama sikit barulah lupa sedikit kesedihan itu. Betapa lamanya perasaan kesedihan yang dirasai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana min ashaddin nasi huznan alaihi, dan orang yang paling bersedih terhadap kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun kesedihan ini dirasai oleh semua orang, iaitu yang paling sedih sudah tentu anak
tersayang Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak gadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibnatuhu Fatimah radhiyallahu taala anhu, anak perempuannya Fatimah radhiyallahu taala. Thabit Al-Bannani an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, tak kala Nabi sallallahu alaihi wasallam mula merasa berat dengan kesakitannya, sara yataghashahul qarab, mula kesakitan musibahnya menyeliputi dan menyelubungi dirinya. Faqalat Fatimah melihat kesakitan yang dihadapi oleh Nabi. Fatimah berkata, wa karba abata, Allah, sedihnya, sukarnya wahai ayahku. Fatimah merayu dan merintih melihat kesakitan yang dilalui oleh ayahnya. Maka ayahnya terus berkata kepada Nabi, kepada Fatimah, laisa ala abika karbun ba'dal yaum, tidak akan berlaku lagi kesulitan dan kesukaran ke atas ayahmu selepas hari ini. Tak kala wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Fatimah terus merintih dengan berkata, wa abata ajaba rabban da'ahu, wahai Tuhan, wahai ayahku yang aku kasihi, ajaba rabban, Tuhan, ayahku telah menyahut panggilan Tuhannya. Wa abata, wahai ayahku, ila jannatil fardis ma'wah, ke syurga Firdaus tempat tinggalnya. Wa abata ila Jibril nan'ahu, wahai ayahku, engkau menemui Jibril yang sentiasa menemuimu, yang engkau kasihi, yang engkau sayangi, yang kami rindui. Falamma tamma dafnu Rasulillah, tak kala sempurnanya pengusan, pengembumian jenazah Nabi, Fatimah berkata, ya Anas, kaifa tabat anfusukum an tahsu ala wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam at-turab. Cuba bayangkan wahai tuan-tuan, perasaan sahabat Nabi meletakkan tanah atas jenazah yang paling mulia, iaitu Rasulullah, yang paling mereka kasihi. Allahu Akbar. Kasih para sahabat tidak boleh dibandingkan dengan kasih kita semua, insya-Allah. Kemungkinan kita kadang-kadang lupa pada Nabi, lupa nak berselawat pada Nabi SAW, lupa nak ikut sunnah Nabi, lupa nak mendengar ajaran-ajaran Nabi SAW. Tapi para sahabat melihat bagaimana mereka meletakkan tanah atas jenazah mulia Nabi SAW. Kalau itulah tempat kembali jenazah Nabi SAW dalam tanah, siapa sahaja, kamu raja, kamu rakyat, kamu orang kaya, kamu orang miskin, kamu memiliki segala-galanya, tetap kamu diletakkan di dalam tanah dan kamu ditimbus dengan tanah. Allah. Wahai Anas, bagaimana perasaan jiwa kamu ketika kamu meletakkan di atas wajah tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam tanah, kata Fatimah. Bagaimana perasaan kamu, wahai Anas? Anas sejak kecil menjadi orang yang sentiasa berkhidmat dengan Nabi siang malam, siang malam. Hammad bin Zaid, perawi hadis daripada Thabit Al-Banani, kana Thabit idza rawa hadzal hadis, Allahu Akbar. Saya tidak mampu juga. Thabit yang meriwayatkan hadis ini, hadis yang menjadi kata-kata Fatimah radhiyallahu taala anha ini, maka perawi hadis menangis. Perawi hadis menangis bila mendengar cerita daripada Anas bin Malik yang menyatakan, Allah. Fatimah kata, bagaimana perasaan kamu ketika kamu mengambil tanah, menimbusnya, meletakkannya, mencampakkannya atas jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thabit yang meriwayatkan hadis ini menangis hatta takhtalifa atla'uhu, sehingga menangisnya yang begitu kuat seolah-olah bersilang tulang rusuknya, berbunyi, bergerak-gerak.
kerana tangisan yang dahsyat daripada Thabit Al-Banani bila mendengar cerita ini. Allahu Akbar. Kita harap bila kita baca, saya hanya berkongsi dan sedikit menterjemah sekadar keupayaan saya untuk tuan-tuan bagaimana orang yang dahulu mendengar kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah, Tuhan, kerasnya hati kita. Allahu Akbar. Wa kanat Ummu Aiman, penjaga, pemelihara kecil semenjak kecil Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummu Aiman bersedihan yang amat sangat bukan kerana kewafatan Nabi semata-mata. Ummu Aiman sedih kerana linqita'il wahyi biwafati Rasulillah, kerana sudah terputus turunnya malaikat Jibril membawa wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi wahyu itu terus berada bersama dengan kita. Adakah kita terasa sedih kalau satu hari kita tidak melihat Al-Quranul Karim? Allahu Akbar. Thabit Al-Banani meriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم أيمن زائرا. Satu hari Nabi pergi berjumpa dengan Aiman untuk menziarahinya. Wa dhahabtu ma'ah, kata Anas bin Malik, aku menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqarrabat ilaihi syaraban. Faqarrabat ilaihi syaraban. Aiman bawa minuman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi tidak meminumnya. Sama ada Nabi berpuasa, imma li'annahu kana sha'iman, sama ada Nabi berpuasa pada hari itu. Wa imma li'annahu kana la yuriduh, memang Nabi tidak mahu minum hari itu. Tapi Aiman ini seorang perempuan yang sangat dikasihi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa aqbalat Aiman, bila Aiman berada menghampiri Nabi, menghadap Nabi, tudhahiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia biasanya membuatkan Nabi ketawa. Dia mentertawakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pandai. Dia berkata-kata pandai membuatkan Nabi ketawa. Ada orang tu bila kita berkawan dengan dia, dia pandai membuatkan kita sentiasa nak suka, nak berketawa dengan dia. Itulah dia Aiman, perempuan yang mendidik, yang memelihara Nabi, yang menjaga Nabi. Tak kala Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Abu Bakar berkata kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma, "Intaliq bina ila Ummi Aiman nazuruha." Mari bersama dengan saya kita bertolak, kita menuju ke rumah Aiman untuk kita menziarahinya. Tak kala Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma ini melawat Aiman, bakat, menangis Aiman. Aiman melihat Abu Bakar, dia tahu Abu Bakar ini sahabat Nabi. Dia tengok Sayyidina Umar, dia tahu dua orang ini adalah sahabat yang setia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membuatkan Aiman menangis. Faqala laha, kedua orang sahabat ini berkata kepada Aiman, "Ma yubkik?" Apa yang membuatkan engkau menangis, wahai Aiman? Amma ta'lamina anna ma 'indallahi khairun li rasulih sallallahu alaihi wasallam. Adakah engkau tahu, engkau yakin bahawa apa yang ada di sisi Allah lebih baik untuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam? Faqalat lahuma, Aiman berkata kepada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, "Inni wallahi a'lamu, sesungguhnya demi Allah aku tahu, aku yakin, annama 'indallahi khairun li rasulih sallallahu alaihi wasallam. Aku tahu apa yang ada di sisi Allah lebih baik untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala abki lidzalik, aku bukan menangis kerana kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Allah. Tengok para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebersihan dan kesucian jiwa mereka terhadap agama ini. Walakinnani abki,
tetapi aku menangis kerana wahyu qadin qata'a minas sama', kerana wahyu sudah terputus daripada langit. Mereka hidup sezaman dengan Nabi. Mereka pernah melihat bagaimana wahyu diturunkan kepada Nabi. Mereka merasa keistimewaan apabila ada persoalan-persoalan yang berlaku, ditanya melalui wahyunya. Wahyu menjawabnya. Allahu Akbar. Hidup para sahabat melihat wahyu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berbicara dengan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita bersedih dengan kewafatan Nabi. Tetapi sepatutnya kita juga rasa sedih kerana wahyu Allah Subhanahu wa taala mula sedikit demi sedikit dipinggirkan oleh manusia. Termasuk kita kemungkinan lupa, alpa, leka untuk mendekati wahyu Allah, mendekati kalam Allah, membaca Al-Quranul Karim. Fahayyajathuma 'alal baka. Ummu Aiman ini mendorong, membuatkan Abu Bakar dan Sayyidina Umar menangis. Fasara yabkiyan. Maka kedua-duanya menangis. 3 sahabat Nabi ini menangis kerana mengenangi kehidupan mereka bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia penghujung kisah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bikisan ataupun sedutan perbincangan kita pada malam ini. InsyaAllah pada minggu ataupun pada malam besok, jika diberikan kesempatan oleh Allah, kita akan membaca sedutan yang kedua mengenai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kita mula berbicara bagaimana Sayyidina Abu Bakar dilantik menjadi khalifah dan bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq secara ringkas berhadapan dengan suasana di zamannya. Akhirnya bagaimana keadaan kewafatan Sayyidina Abu Bakar, sahabat setia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita menutup perbicaraan kita pada malam ini, cuba kita melihat sedikit sekadar upaya yang ada pada saya untuk menterjemah qasidah syair yang pernah diungkapkan oleh Hasan bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu. Hasan bin Thabit seorang pujangga, seorang ahli syair di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak memuji Nabi, yang mempertahankan Nabi apabila orang mencerca Nabi, apabila orang menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia telah menggambarkan dalam syairnya kesedihan yang amat sangat dirasai olehnya dan para sahabat Nabi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Wasajjala huznahu fi qasaid syi'riyah rafi'ah. Dia telah merakamkan kesedihannya di dalam qasidah syair yang sangat unggul. Dia merintih dengan sebab kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Di antara rintihan yang disebut di dalam syairnya. Minta maaf jika ustaz-ustaz tu guru yang mendengar, jika saya ada silap, salah, boleh perbetulkan sekadar upaya yang ada pada saya. Apa kata Hasan bin Thabit? Bitibata rasmul lirrasuli wa ma'hadu munirun wa qad ta'afur rusum wa ta'hamadu. Bitibah di Madinah digelar dengan Taibah. Bitaibata rasmun lirrasuli wa ma'hadu. Rasmun adanya peninggalan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'hadu dan rumah tempat tinggalnya. Munirun menyinari Madinah. Wa qad ta'afur rusum wa ta'hmadu. Tetapi peninggalan-peninggalan ini akan lusuh
dan akan musnah. Wala tamtahil ayatu min dari hurmatin biha manbarul hadi alladhi kana yas'adu. Dan ayat-ayat yang menyatakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan padam di dalam negara Madinah yang penuh penghormatan ini. Di Madinah inilah Mambarul Hadi, ada satu mimbar tempat berdirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan hidayah kepada orang ramai. Wa wadihu atharin wa baqi ma'alimi wa rab'un lahu fihi musalla wa masjidu. Kesan-kesan peninggalan ini jelas dan baki-baki petunjuknya. Warab'un, dan rumah lahu fihi, bagi Rasulullah, disitulah tempat sembahyang dan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biha hujuratun kana yanzilu wasṭaha minallahi nurun yustata'u wa yuqadu. Kata Hasan bin Thabit lagi, di Madinah adanya bilik-bilik yang Nabi turun di tengah-tengah, itulah wahyunya. Turun di tengah-tengah bilik itulah minallahi nurun, daripada Allah cahaya Al-Quran, yustata'u wa yuqadu, yang dijadikan sebagai sinaran dan lampu yang menerangi mereka. Allah ma'arifu lam tutmas 'alal ahdi ayuha atahal bila fal aya'u minha tajaddadu. Segala peninggalan-peninggalan itu tidak akan padam melalui zaman ini. Ayat-ayat peninggalan itu walaupun adanya lusuh atahal bila, kelusuhannya mula hilang, mula datang. Rumah mula sedikit-sedikit dibeki, mula berlaku rosak. Fal aya minha tajaddadu, fal ayu minha tajaddadu, fal ayu minha tajaddadu. Tapi ayat-ayat yang membuktikan daripada kehaibatan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah itu tajaddadu, akan diperbaharui. Sehingga hari ini kita lihat bagaimana pembaharuan yang dibuat. Faburikta ya qabr ar-rasul wa burikat biladun sawa fiha ar-rasyidul musaddadu. Maka diberkatilah wahai kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diberkatilah negara Madinah ini. Tempat tinggal di Madinah inilah Nabi yang mendapat bimbingan dan perkara yang benar, musaddad, perkara yang diberikan bantuan kebenaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang ar-rasyid, Nabi yang memberi bimbingan, Nabi yang mendapat bimbingan daripada Allah, yang matang, yang bijak, al-musaddad, yang mendapat perkara yang betul daripada Allah. Wa burika lahadun minka dhummina tayyiba alaihi bina'un min safihi munaddadu. Allahu Akbar. Diberkatilah liang lahat daripada engkau wahai Rasulullah. Dipenuhi liang lahat ini kewangiannya, alaihi, di atas liang lahat ini ada satu bangunan daripada besi-besi yang disusun rapi. Allahu Akbar. Tuhilu alaihi turba aidin wa a'yunun alaihi wa qad gharat bidzalika as'udu.
tangan-tangan menaburkan ke atasnya tanah. Mata-mata memerhatinya. Wa qarat bidzalika as'udu. Orang-orang yang gembira hilang rasa kegembiraannya dengan sebab kematian ini, yakni kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad ghayyabu hilman wa ilman wa rahmatan ashiyatan 'allawhu thara la yuwassadu. Sesungguhnya mereka, yakni para sahabat, telah menenggelamkan Nabi yang memiliki sifat kasih sayang, keilmuan dan kerahmatan pada waktu malam. Allahu thara, mereka meletakkan di atas jenazah Nabi ini tanah, jenazah yang tidak ada batalnya. Tidak ada batal, duduk dalam tanah. Sahabat letak tanah atas jenazah Nabi. Laqad ghayyabu hilman, kata Hasan bin Sabit, seolah-olah kamu telah menenggelamkan Nabi yang memiliki belas kasihan. Hilanglah belas kasihan Nabi. Tak ada dah, tak tengok dah. Wa ilman, ilmu yang dibawa oleh Nabi. Wa rahmatan, rahmat yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asyiyatan, pada waktu malam. Allahu, kamu letakkan di atasnya, di atas Nabi. La yuwassadu, dalam keadaan dia tidak diletakkan batal. Atasnya taburan tanah-tanah. Warahu bihuznin laysa fihim nabiyyuhum wa qad wahanat minhum zuhurun wa a'dudu. Mereka mulalah pulang dengan penuh rasa sedih. Tiada lagi di sisi mereka Nabi mereka. Waqad wahanat, lemahlah, sesungguhnya lemahlah daripada mereka tulang belakang mereka dan bahu ataupun sendi-sendi mereka. Belakang mula lemah, tangan mula rasa terkulai, rasa lemah tubuh melihat kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yubakkuna man tabqis samawati yawmahu wa man qad bakathu al-ardu fan-nasu akmudu. Allahu akbar. Mereka membuatkan tangisan. Mereka menangis ke atas Nabi yang ditangisi oleh seluruh penghuni langit pada hari itu, dan juga orang, yaitu Nabi yang ditangisi oleh seluruh penghuni bumi ini. Bumi menangisinya, penghuni bumi menangisinya, langit menangisinya, penduduk bumi langit menangisinya. Fannasu akmudu, orang ramai mula murung sedih. Wahal adalat yawman raziyatu halikin raziyata yawmin mata fihi Muhammadu. Adakah engkau hendak samakan? Adakah sama hari binasanya, musibah seorang yang mati, seorang yang menimpa sesuatu kehancuran, dengan musibah hari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak sama. Musibah yang berlaku pada orang lain, kecederaan, kesusahan yang berlaku pada orang lain sehingga mati, tidak sama dengan musibah hari berlakunya kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fabakka Rasulullah ya ainun abratan wala a'rifanki dahra dam'aki yajmudu. Wahai mata ini, menangislah engkau terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai satu pengajaran. Aku tidak pernah mengetahui, wahai mata, sepanjang zaman ini air mata ini
beku, kering. Allah. Kuatnya para sahabat menangis. Kata Hasan bin Thabit, masuk dia. Dia kata, wahai mata, engkau menangis mengambil pengajaran terhadap kewafatan Nabi. Aku tidak pernah mengetahui lagi sepanjang zaman hidupku ini air mata ini menjadi kering. Menangis para sahabat Nabi. وَمَا لَكِ لَا تَبْكِينَ ذَا النِّعْمَةِ الَّذِي عَلَى النَّاسِ مِنْهَا سَابِغٌ يَتَغَمَّدُ. Apa hal engkau, wahai mata, yang tidak lagi mampu menangis berhadapan dengan orang yang membawa satu nikmat ke atas seluruh manusia? Daripada nikmat inilah sesuatu yang sempurna telah menyelubungi mereka. Fajudi alaihi biddumu'i wa'uli lifaqdil ladhi la mithlahu dahara yujadu. Fajudi alaihi biddumu'i wa'awili lifaqdil ladhi la mithlahu dahara yujadu. Dilimpahi, aku melimpahi ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuh air mata dan rintihan-rintihanku kerana kehilangan orang yang tidak ada seupamanya di sepanjang zaman ini. Kehilangan Nabi, tidak ada orang yang setanding dengannya. وَمَا فَقَدَ الْمَاضُونَ مِثْلَ مُحَمَّدٍ وَلَا مِثْلَهُ حَتَّى الْقِيَامَةِ يُفْقَدُ. Tidaklah orang-orang yang dahulu hilang mati seperti mana matinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada juga orang yang sebandingnya sehingga hari kiamat walaupun hilang. Allahu Akbar. Tidak ada. Bagaimana hati kita nak rasa sebagaimana dirasai oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa sallama tasliman katsira adada ma ahata bihi ilmuh wa khatta bihi qalamuh wa ahsahu kitabuh. Tulisan ini dinakalkan dalam kitab Bidayah wan Nihayah yang dikarang oleh Al-Allamah Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Kata pengarang ini, saya banyak berpegang dengan apa yang dibawa oleh Ibnu Katsir, Imam ahli sejarah, muhaddis, ahli hadis Ibnu Katsir di dalam kitabnya. Tapi kata dia, kita boleh juga merajak kepada Sirah Nabawiyah li Ibn Syam, Tarikh At-Tabari, Tarikh Ibnu Athir, wa ila Dalail Nubuwah lil Baihaqi. Boleh orang yang nak menambahkan ilmunya merajak pada kitab lain. Hanya saya membaca untuk berkongsi ilmu, untuk melihat bagaimana besarnya. Mudah-mudahan dalam kita melihat kehidupan Nabi sehinggalah Nabi wafat, para sahabat sayangnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar Allah Taala himpunkan kita bersama dengan Nabi dan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Saya rasa tidak mahu untuk menyambung perbincangan tentang sedutan yang kedua berkaitan dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu bainal istikhlaf wal wafa, kerana tajuk ini baik kita sambung pada besok, pada malam besok, insya-Allah mereka yang bersama dengan saya dapat terus bersama untuk kita melihat apa yang ada dalam kitab ini, sekadar untuk kita berkongsi. Mudah-mudahan ia memberi manfaat. Tolong panjangkan kepada sahabat-sahabat kita yang lain agar mereka juga dapat ambil manfaat dengan apa yang ada dalam kitab ini, insya-Allah. Pakatlah berdoa untuk saya dan untuk kita semua agar Allah Ta'ala memberikan kebaikan dan selamat kita daripada COVID-19 dan segala wabak, insya-Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Terima kasih kepada semua agar kita bersama ingat
malam besok kita akan berbicara tentang bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu berhadapan dengan suasana beliau dilantik menjadi khalifah. Wassallallahu ala sayyidina. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.